Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Welcome to Zaid Ibrahim Podcast. Saya hari ini seorang diri aja. Saya mengambil peluang untuk berucap atau bercakap tentang ini kerana saya sangat gembira. Pagi tadi bila saya melihat di hari penamaan calon di Negeri Sembilan, ramai pemimpin-pemimpin UMNO dan PAS bersama-sama duduk semeja. Alhamdulillah, ini adalah sesuatu perkembangan yang baik. Khususnya saya lihat gambar Tuk Guru Adi Awang juga bersama-sama dengan pemimpin kanan seperti Ashraf Wajdi. UMNO dan PAS duduk bersama-sama dalam konteks pilihan raya ini tidak pernah berlaku sejak tahun 51 bila mereka berpecah. Ini hari yang bersejarah. Kita selalu bercakap mengenai perlunya orang-orang Melayu bersatu, bermuafakat. Ada orang sebut muafakat nasional, ada orang sebut muafakat saja-saja. Apapun disebut, apapun ukapan digunakan, tak apa. Ada orang kata ini arrangement sahaja, understanding, persefahaman. Ada yang kata ini bukan perkahwinan. Macam-macam disebut. Tapi hakikatnya kita Parti Besar Melayu Islam bersatu dalam konteks pilihan raya. Ini penting. Mengapa saya kata penting ialah kerana kita perlu kerajaan pimpinan majoriti Melayu ini kerana kita banyak lagi benda yang perlu kita selesai, khususnya soal-soal pembangunan dan ekonomi. Kita perlu pembangunan yang seimbang. Kita perlu pembangunan yang jaga kepentingan orang kampung, orang-orang luar bandar. Pembangunan yang boleh menguntungkan orang asli, pembangunan yang menguntungkan bumi putra yang kurang keupayaan mereka jika berbanding dengan pengundi-pengundi bandar. Ini penting kita ingin lihat sebab kita tahu banyak benda yang perlu diselesaikan. Banyak projek dan dasar negara perlu kita selesaikan. Kita sedar bahawa misalnya tanah-tanah Rizab Melayu beberapa hektar ataupun milion hektar yang kita ada, tidak lagi kita ada keupayaan setakat ini untuk menyusun semula, untuk membangun tanah-tanah tersebut. Kita lihat di Kampung Baru sendiri pun telah berapa tahun usaha membangun itu untuk memberinya status seperti bandar besar atau pembangunan besar, KLCC dan sebagainya itu masih tidak berjaya. Banyak sebab. Tetapi satu punca ialah kerana kita tidak bersatu dan tidak ada keupayaan kewangan. Hanya dengan kerajaan Melayu, dominan Melayu menjaga kewangan negara, peringkat negeri dan peringkat persekutuan, barulah kita boleh mengatasi masalah tanah Rizab Melayu ini. Banyak benda yang kita boleh buat kalau kita ada wang, kalau kita ada muafakat. Kita tahu juga banyak kita sebut program-program baru, ekonomi baru, kononnya IT lah, AI lah, data center lah, program-program yang abad 21 ini memerlukan. Tapi apa gunanya pembangunan dan pelaburan dan semua ini jika kita tidak dapat meningkatkan kemampuan orang Melayu menyertai pembangunan tersebut? Apa guna kita ada data center kalau engineer Melayu tak cukup? Apa guna kita ada AI ataupun rare earth technology? Kita tak ada pun. Kita bagi orang luar datang. Kita bagi dinas datang.
Apa gunanya semua ini jika penglibatannya tidak menyeluruh, hanya setakat pekerja-pekerja kilang saja. Sebab itu kita perlu meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam sektor-sektor moden ini. Ini juga memerlukan perubahan fokus, perubahan keutamaan yang kita beri. Sebab itu saya kata banyak benda kita boleh lakukan jika kita bersatu. Bersatu ini bukan berarti kita ketepikan masyarakat lain. Itu telah pun dijelaskan. UMNO sendiri sejak merdeka tidak pernah mengenepikan bangsa-bangsa lain. PAS juga tidak setakat kemampuan yang mereka ada mengenepikan mana-mana kaum atau agama. Jadi tidak perlu ada kebimbangan daripada mana-mana pihak dengan penyatuan ini. Jadi saya nak ucap tahniah jugalah kepada kepimpinan UMNO, khususnya kepada Presiden dan Tok Mat dan pemimpin-pemimpin yang lain yang bersetuju untuk bermuafakat dengan PAS dalam konteks pilihan raya ini. Mungkin muafakat mereka ini berkesan atau tidak berkesan, kita tengok. Tetapi sekurang-kurangnya kita usaha, kita cuba. Jadi saya menyeru kepada semua pengundi Negeri Sembilan, undilah calon-calon UMNO, Barisan, undi jugalah calon-calon PAS dan calon-calon PN, Perikatan, Wawasan dan sebagainya. Inilah masanya kita tunjuk membuktikan kita berupaya untuk bersatu. Bila saya sebut bersatu ini, saya juga kecewalah dengan parti Bersatu kerana mereka tidak lagi bersama-sama dengan PN. Mereka kata mereka perlu menjadi pembangkang kerana mereka kata sekarang ini tak ada parti pembangkang. Dulu mereka kata kita perlu penyatuan Melayu, tapi sekarang bila mereka keluar daripada PN, mereka bunyinya lain sedikit. Memang benarlah dalam memperbaiki demokrasi negara kita dan pengurusan negara kita, urus tadbir negara, kita perlu banyak perubahan. Dan salah satu benda ialah kita perlu pembangkang yang bertanggungjawab, yang bagus, untuk memperbetulkan kerajaan yang tak betul, yang menyeleweng. Tapi dalam semua ini, kita nak perbaiki demokrasi, nak perlukan urus tadbir yang baik, kita nak ketulusan, transparansi, kita nak semua tu. Tapi kita mulalah dulu dengan tanggungjawab utama, bahawa kita, kerajaan yang kita pilih ialah kerajaan majoritinya orang Melayu yang menentukan dasar. Itulah keutamaan pokok, the first principle. Selepas itu, kita perbaikilah benda-benda lain yang disebut tadi. Kita nak perbaiki urus tadbir, undang-undang, reform, boleh buat semua itu. Tetapi dengan adanya kuasa utama itu, barulah kita boleh melangkah seterusnya kepada pembangunan dan perubahan di peringkat-peringkat lain. Yang utama, dasar ekonomi kita, keutamaan negara kita, kita tentukan dulu untuk Bumiputera dan orang Melayu. Saya baca jugalah kenyataan-kenyataan pemimpin DAP, khususnya Tony Puah. Tony Puah ni macam Ngo Kau Meng lah. Dia ni berani orangnya. Ngo Kau Meng bila pilihan raya di Johor, bila dia nampak UMNO dan PAS ada sedikit kerjasama di Johor tu, dia kata ini usaha-usaha nak kembalikan pihak-pihak yang rasuah. Ini nak kembalikan Rosmah, Najib dan sebagainya. Tapi taktik itu tak jadi, tak berjaya kerana orang Johor memberi keputusan yang muktamad, yang jelas kepada UMNO BN Johor.
Jadi Tony Pua juga menggunakan taktik yang sama. Dia kata kalau kita undi selain daripada PH, selain daripada kerajaan Anwar Ibrahim, dia kata kita ini akan berjaya menjadikan Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri. Ini taktik yang samalah, nak menakut-nakutkan pengundi. Kononnya ramai yang tak suka pada Zahid Hamidi. Saya kata itu terpulang kepada rakyat lah. Rakyat pilih lah buat keputusan. Ada yang suka Zahid Hamidi, ada yang tak suka. Dan lagi pun belum tentu dia jadi Perdana Menteri. Lagipun apa salahnya kalau dia jadi Perdana Menteri? DAP kata kerana DNAA, kes dia di mahkamah yang menjadi kontroversi besar. Tapi saya nak ingatkan kepada DAP dan Tony Pua, Zahid Hamidi dapat DNA itu di bawah kerajaan mana? Kerajaan dia juga, program negara dia juga. Siapa yang disebut? Kalau dia betul-betul tak mahukan Zahid Hamidi, berhenti sekarang lah, keluar sekarang. Keluar masa dia dapat DNA itu. Apa pula bila dia nak jadi Perdana Menteri baru nak keluar? Ini satu hipokrisi yang jelas. Jadi saya rasa, lagipun saya rasa Zahid Hamidi ni ada keuntungan juga kalau dia jadi Perdana Menteri. Dia ni ada hubungan berapat dengan orang buat Jawa ke orang Bugis, saya tak tahulah. Dia ni rapat dengan Indonesia. Dan kita perlu banyak pelabur-pelabur dari Indonesia datang ke Malaysia ni. Kalau dia jadi Perdana Menteri, kita akan lebih berjaya meraih orang-orang Indonesia datang ke sini. Hari ini pun di hospital-hospital swasta, medical tourism tu, 60% datang daripada Indonesia. Banyak harta-harta tanah di Malaysia, di Kuala Lumpur, orang-orang kaya Indonesia datang. Dia tak suka lagi pergi Singapura. Dia tak suka sangat pergi negeri Thailand, dia kena cakap Thai. Dia datang sini, negara Islam, dia rasa selesa. Bahasa Melayu, bahasa Indonesia lebih kurang. Budayanya, foundation budayanya sama. Jadi kalau Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri, saya rasa Indonesia pun tak perlu pergi buat ibu kota baru di Nusantara. Nusantara tu pun saya rasa tak akan jadi. Dia nak 40-50 bilion, mana Indonesia nak cari duit. Dan lagi pun Indonesia, Jakarta sekarang pun hampir sehari, hampir sebulan dia tenggelam. Sebab apa dia tenggelam? Sebab rakyat Indonesia tak cukup pipe air. Jadi dia kena gali telaga. Orang Indonesia gali telaga di sana sini. Bila you gali telaga, you gali itu, air naik, tanah akan menurun. Indonesia, Jakarta is sinking. Dia orang kata dalam tahun 2050 ini Jakarta will be sinking. 30% of Jakarta will be bawah pasal air. Ini semua peluang bagi kita. Dan saya percaya Zahid Hamidi boleh cari jalan untuk meramaikan lagi mereka dari Jakarta, orang-orang di sana datang ke Malaysia. Pelajar, doktor, nurses, engineer datang ke sini. Kan mereka kita ni serumpun sebangsa. Apa salahnya kita ajak mereka datang? Ini mungkin kelebihan Zahid Hamidi. Tengoklah positifnya ya. Jadi saya harap Tony Pua punya arahan tu tak usah ikut sangat lah ya. Kalau dia orang-orang DAP tak nak Zahid Hamidi, kalau kita nak jadi juga, insyaAllah. Tapi seperti saya katalah, belum tentu Zahid Hamidi pun Perdana Menteri ya. Mungkin daripada PAS, kita tak tahu. Mungkin Tok Mat, mungkin macam-macam politik ni. Jadi tak usahlah benda macam tu menjadi satu isu ketakutan kita. Jadi sekali lagi saya harap keluarlah mengundi beramai-ramai, satukan hati kita, pastikan barisan UMNO, PAS, Wawasan menang dalam pilihan raya Negeri Sembilan.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.